Ini kita nak bincang tentang umum hutang saja. Kerana hutang ni tuan-tuan dia ada dua lah. Satu skop konsep yang am, satu dia panggil hutang yang melibatkan perbankan dan kewangan Islam. Satu ad-duyunul ammah, satu lagi ad-duyun al-masrafiyah. Duyun ammah ni kita kongsi hari ni lah. Konsep hutang secara keseluruhan, hukumnya, hadisnya, kepentingannya. Satu lagi dia panggil duyun masrafiyah. Itu hutang-hutang yang melibatkan perbankan dan kewangan Islam. Itu tuan-tuan belajar dalam muamalat lah ya. Baik. Jadi hutang harus cuma hutang tuan-tuan dia duduk dalam kedua-dua skop. Kerana muamalat ni dia ada jual beli dan dia ada juga kebajikan. Muamalat jual beli kita panggil muamalat. Muamalat ni ada dua. Satu muamalat komersial. Dia panggil muamalat tijariyah atau muawadah. Satu lagi dia panggil muamalat tabarru'iyah, muamalat yang bersifat kebajikan. Hutang ni dia ada dua-dua. Dia ada dalam komersial, dia ada dalam kebajikan. Jangan ingat hutang-hutang ni hutang duit saja. Hutang pun ada hutang jual beli juga ya. Di mana bila tuan-tuan melakukan urusan yang melibatkan perniagaan lah, jual belilah terutamanya, tuan-tuan berhutang. Dia boleh jadi hutang si penjual, dia boleh jadi hutang si pembeli. Bila hutang si penjual, bila pembeli telah menyerahkan harganya, penjual menyerahkan barangan kemudian daripada itu. Itu hutang juga, tapi hutang penjual kepada pembeli. Saya bayar dah duit ke awak, tapi barang awak tak bagi lagi. Itu juga satu bentuk hutang lah. Cuma mungkin tuan-tuan tak sedar. Dia panggil salam, mana jual beli secara tempahan. Ia juga satu bentuk hutang. Dan Nabi SAW membenarkan hutang-hutang seumpama ini. Sebab kadang-kadang kita kena ambil duit dulu. Kita hantar barang kemudian. Itu normal dalam perniagaan. Dalam muamalat tijariyah atau komersial muamalat memang ia dibenarkan. Terutama dalam peranti hari ini lebih-lebih lagi lah. Jual beli mana hanya dilakukan bersemuka. Kadang-kadang kita berlakukan secara jarak jauh. Kita serahlah duit dulu, barang menyusul kemudian. Di mana kata Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, bila Nabi pergi ke Madinah, mereka buat jual beli seumpama itu. Qadiman Nabi al-Madinah wa hum yuslifuna samar as-sanata was-sanata was-salas. Faqala Rasulullah sallam, "Idza aslafa ahadukum falyuslif fi kailin ma'lum aw wazanin ma'lum ila ajalin ma'lum." Kata Nabi, bila kamu berhutang barangan seumpama ini, penjualah berhutang kepada pembeli, maka kamu kena nyatakan bilangannya, sukatannya, timbangannya dan bilakah tempoh untuk dihantar barangan itu. Itu dipanggil hutang jual beli. Jangan ingat hutang duit saja. Hutang kita duk guna. Hutang jual beli pun berlaku. Kadang-kadang hutang juga berlaku kepada si pembeli. Tadi hutang si penjual, ni hutang kepada si pembeli. Bila mana barangan telah diserahkan tapi kita bayar lewat. Dipanggil bayaran secara tertunda, deferred payment. Boleh jadi tuan-tuan bayar cash tapi bayar after few days. Dan boleh jadi juga tuan-tuan bayar secara ansuran. Ini yang banyak dipraktikkan. Barang dah dapat, tapi tuan-tuan bayar every month berapa-berapa. Pergi di court. Dulu panggil court payment, sekarang panggil court kan. Tuan-tuan pergi belilah almari. Dia bini sibuk-sibuk, bising-bising. So beli almari, beli TV, beli peti, kita pergi beli kan. Buat balik. Kadang kita tak bayar cash. Kita bayar secara ansuran. Itu juga adalah satu bentuk hutang. Ya, ini favourite sikit lah. Di mana kita hutang duit dengan sesiapa, kita berjanjilah nak bayar balik atau sekian-sekian hari bulan. Hutang wang ni saya tak tahulah Nabi ada melakukan atau tidak secara practically. Tapi dalam hadis-hadis qauliyah, hadis-hadis kata-kata baginda, Nabi memang memberi keharusan kepada sahabatnya untuk saling memberi hutang wang antara satu dengan yang lain. Memberi hutang hukum dia sunnah. Dapat pahala tuan. Bahkan ada hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan yang saya tak sempat nak baca lah. Antaranya hadis Buraidah yang diriwayatkan sunnah Abi Daud. Dalam bab kesunahan memberi hutang pada orang lain, Nabi kata siapa-siapa yang beri hutang, dia dapat pahala sedekah. Sebelum tamat tempohnya. Dan bila tamat tempoh, kita lanjutkan lagi. Dia dapat 2 kali ganda pahala sedekah. Jadi sebab itu sebahagian para ulama kata memberi hutang lebih afdal daripada bersedekah. Sebab kalau kita sedekah, kebiasaannya kepada orang yang tidak memerlukan. Tapi kalau kita memberi hutang, kebiasaannya kepada orang yang memerlukan. Jadi dia lebih afdal lah. Jadi tuan-tuan, kalau saya nak berhutang tuan-tuan, tuan-tuan kena bagilah. Dapat pahala insya-Allah. Ya. Kemudian tuan-tuan, walaupun hutang ni harus kena hati-hati juga. Nabi sebutlah hadis Tirmizi daripada Abi Hurairah, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Nyawa seseorang muslim ni tergantung-gantung bila dia matilah. Jika dia ada hutang, sehingga hutang itu diselesaikan. Hukum berhutang harus jika dengan keperluan.
Makruh jika tidak ada keperluan kerana ia boleh membawa kepada perkara yang haram. Bahkan Nabi tuan-tuan dalam sembahyang Nabi berdoa supaya tidak berhutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Wahai Tuhan, aku minta perkara yang membawa kepada dosa dan perkara yang membawa kepada hutang. Sahabat pun tanya Nabi, itu hadis Muslim pada Aisyah. Wahai Rasulullah, pasal apa kau minta berlindung daripada hutang? Nabi kata, ar-rajulu idza gharima haddasa fakazaba wa idza wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu bila dia berhutang, bila dia bercakap dia akan dusta, bila dia berjanji dia akan memungkirinya. Betul? Betul tak? Ya. Pasal tak saya bayar hutang, orang telefon pun tak akak. Ya. Sebab tu orang tak galak hutang tu. Tak. Kalau hutang itu tidak diselesaikan dan tidak boleh diselesaikan. Tapi kalau kita mati meninggalkan hutang, seperti Nabi mati meninggalkan hutang, tapi Nabi ada barang gadaian yang mana boleh dijual dan didapat balik hutang tu, maka tidak ada masalah sama sekali. Of course lah, kalau tuan-tuan terlibat dengan hutang-hutang di perbankan dan kewangan Islam pada hari ini, sebahagian besar daripada hutang-hutang tuan-tuan dilindungi takaful atau insurans. Tuan-tuan buat pembiayaan rumah umpamanya, tak kisahlah dia nak pakai kontrak apa pun. Dulu-dulu banyak kontrak rumah ni pakai syarikat mutanah kisah. Tuan-tuan belajarlah in detail dalam muamalat. Tapi sebahagian hari ni dia buat konsep tawarruk untuk pembiayaan rumah. Tak kisahlah dia nak pakai kontrak apa pun. Kebiasaannya properti seumpama itu dia dilindungi takaful, insurans lah. Ya. Jadi bila tuan-tuan mati, takaful atau insurans akan selesaikan hutang rumah itu. Jadi tuan-tuan jangan risau. Jangan, kalau aku mati, rumah aku ada hutang macam mana ni. Tak risau. Ada insurans cover. Begitu juga dengan hutang-hutang tuan-tuan yang lain. Ada personal financing. Peribadi kan. Tuan-tuan saya tak tahulah. Tapi saya memang ada pembiayaan peribadi punya kat bank rakyat. Kalau saya mati, memang dah di cover insurans. Masa kita buat mula-mula dulu pun dia dah tolak sebahagian daripada pembiayaan kita sebab nak bayar cover insurans tu. Pinjam 100,000, bukan pinjam, jangan guna istilah pinjam, Islami ni marah orang. Hutang 100,000, 3,000 dah bayar dah. Jadi bila kita mati, selesai. Jadi hutang-hutang berjadual dengan perbankan ni, tuan-tuan tak payah risau lah. Melainkan setengah-setengah hutang lah, macam hutang kereta, setahu saya tak ada cover insurans ya. Jadi bila tuan-tuan mati, waris kena selesaikan juga. Baik, jadi kena hati-hati jugalah hutang ni. Dan saya tak nafilah, kita-kita pun ada berhutang sesama kita. Ya, kita kena ni lah. Kalau boleh jangan kita tinggalkan hutang-hutang yang tak dapat diselesaikan. Nabi sebut je lah kan. Hatta di peringkat awal Nabi semasa berada di Madinah, Nabi tak solat kata orang yang mati meninggalkan hutang. Masa sahabat mati tuan, Nabi tak tanya, dia ni semayang macam mana, puasa macam mana. Tak tanya. Yang Nabi tanya, dia ni ada hutang ke tidak. Kalau sahabat kata tak ada hutang, Nabi akan solat bersama-sama sahabat yang lain. Kalau sahabat tu kata ada hutang, Nabi akan tanya, ada duit tak dia tinggal nak selesai hutang dia ni. Kalau sahabat kata ada, Nabi akan solat bersama sahabat. Tapi kalau orang tu mati ada hutang, Nabi akan tanya, ada harta tak untuk yang ditinggalkan untuk diselesaikan? Dia kata tak ada. Nabi kata, sallu ala sahibikum. Kamulah sembahyang ke atas sahabat kamu. Nabi tak solat ke atas orang yang mati meninggalkan hutang. Menunjukkan bahawa Nabi tidak redha perbuatan itu. Tapi ujung-ujung dakwah Nabi masa Nabi nak wafat, siapa-siapa yang mati meninggalkan hutang dan dia tidak ada harta yang lain, Nabi ambil inisiatif bertanggungjawab menyelesaikan hutang itu. Dan Nabi solat lah. Tapi by hook or by crook, kok mana pun Nabi akan selesaikan hutang orang-orang yang meninggal. Dan semangat itu yang dipakai dalam perbankan dan kewangan Islam pada hari ini. Yang mana sebahagian besar hutang dia mesti dilindungi takaful. Kalau tuan-tuan ambil hak Islami lah kebiasaannya. Macam kad kredit. Kad kredit tuan-tuan kalau Islami ada takaful. Tuan-tuan tak usah terpedaya lah dengan rate yang diberi oleh konvensional dalam setengah-setengah keadaan yang lebih rendah berbanding Islami. Islami dia cover takaful. Mana kalau tuan-tuan ilat ataupun mati, tuan-tuan tak perlu bayar. Waris-waris tak sibuk lah. Tapi kalau tuan-tuan ada kad kredit konvensional, tuan-tuan mati, ia masih dikira hutang dan mesti dibayar. Itu ambil Islamic. Dia ada banyak features atau kelebihannya. Ya. Kita belajar Islamic finance ni kita tahulah dan kita sentiasa memberi. Jadi tuan-tuan nak kena tahu itu. Dan banyak lagi lah poin-poin yang lain. Yang paling penting tuan-tuan, poin saya yang paling last sekali. Hutang mesti dibayar kok mana pun. Kalau tak boleh bayar, mesti sediakan sesuatu sehingga hutang itu boleh diselesaikan. Seumpama apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi ada hutang, mati meninggalkan hutang, tapi Nabi meninggalkan gadaian untuk diselesaikan. Tuan-tuan pun samalah tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan ada hutang-hutang peribadi yang tuan-tuan masih belum selesaikan, perbankan dan kewangan Islam yang mana di cover takaful dan insurans tak apa. Itu hutang-hutang berjadual yang ada jaminan. Ni hutang kawan-kawan ni, ada hutang adik-beradik, ada hutang mak bapak, ada hutang. Tuan-tuan kena wasiat siap-siap lah pada isteri tuan-tuan. Kalau kau mati, kamu kena selesaikan. Takut-takut lepas mati dia bagi lalu duit faraid. Ya tak? Tak cara hutang kita nanya tuan-tuan. Dan memang ada sahabat Nabi tuan-tuan, seumpama dia buatkan sunat Abi Daud ni, kita belajar dapat jenazah. Di mana dia tuan-tuan bila mati menekan hutang. Apa Nabi suruh? Nabi suruh selesaikan hutang dia dahulu. Dia ada meninggalkan beberapa dinar dan dirham. Jadi adik-beradik dia nama Sa'id bin Al-Atwal. Bayar. Tinggal lagi 3 dinar. Tinggal lagi 2 dinar. Dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, ada 2 dinar ni. Lebih ni. Hak lain bayar hutang belaka ni. Ada lagi 1 orang hutang ni tak settle. Kalau aku bagi 2 dinar ni kepada orang ni, isteri dan anak-anak dia tak dapat apa-apa. Jadi mana satu aku nak bagi? Nabi kata, adihi iyah. Kamu kena bayar juga hutangnya. Dia pun bayar 2 dinar ni beri kepada orang yang akhir. Maka kawan tu dah tak ada hutang. Bila dia jumpa dengan Nabi, apa jawab Nabi? Nabi kata, al-an baratta alaihi jildah. Nabi kata, sekarang kamu telah menyejukkan kulitnya. Maksudnya masa dia ada hutang tu, yang tak diselesaikan, dia terseksa di alamnya lah, di alam barzakh. Tapi setelah hutang diselesaikan, Nabi kata ia telah sejuk. Mana dia okey dah sana. Jadi awak tak tinggal harta pada anak isteri dia pun tak apalah. Janji hutang telah diselesaikan. Nampak? Jadi kena ambil kira juga benda tu tuan-tuan. Ya. Jadi kita nak ingat. Jangan kita bagus ibadah saja. Tapi muamalah kita tidak baik. Dan memang ada hadis kalau tuan-tuan belajar dalam Riyadhus Shalihin dapat hutang ni. Sahabat Nabi tuan-tuan, bukan sahabat Nabi. Ada fulan bin si fulan yang Nabi sebut. Dia ibadat tak ada. Atau tak banyak lah. Tapi dia baik dalam berurusan sesama manusia. Terutama dalam konteks hutang. Maka Allah Ta'ala mempermudahkan urusan hisabnya. Dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Jadi jangan ingat ibadah saja yang boleh bawa kita dekat pada Tuhan. Ya. Masuk syurga dah seumpamanya. Harta pun sama juga. Ya.